Salam sejahtera saya ingin ucapkan terutamanya kepada Sir Faisal dan rakan-rakan sekalian yang menonton video pemenangan kumpulan kami. Sekarang, kumpulan kami akan memenangkan sebuah poster yang bertajuk Kepentingan Etika dan Peradaban dalam Kehidupan Seharian. Sekarang, coba kita bayangkan sesebuah masyarakat yang menjalani kehidupan seharian mereka tanpa panduan tingkah laku. Sudah semestinya keadaan akan menjadi sangat kucak kecil dan huru-hara kan. Oleh itu, disinilah terletaknya etika dan peradaban dapat dijadikan kompas kompas dan peta dalam menjalani kehidupan seharian kita. Oleh itu sekarang, kumpulan kami akan mengupas lebih lanjut tentang kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Antara kepentingan etika dan peradaban ialah merapatkan hubungan sesama masyarakat setempat. Ini bermakna kita membina hubungan yang lebih rapat dengan jiran dan komuniti sekeliling. Bila kita saling mengenali dan saling bekerjasama dalam melakukan aktiviti di kampung, taman atau kawasan tempat tinggal, kita lebih memahami satu sama lain. Dan ini dapat mewujudkan rasa percaya, saling menghormati dan sokongan apabila berlaku masalah ataupun kecemasan. Pendek kata, ini membuatkan masyarakat lebih bersatu padu. Yang kedua ialah memupuk sikap toleransi dalam mencapai keharmonian kaum. Toleransi ialah kemampuan dalam menerima perbezaan tak kira bangsa, budaya, agama dan gaya hidup. Dengan toleransi ini kita dapat memahami perspektif orang lain, menghormati sensitiviti kaum lain dan mengelakkan prejudis. Sikap ini sangat penting untuk mewujudkan suasana yang aman damai dalam kehidupan seharian. Kepentingan etika dan peradaban yang ketiga ialah dapat meningkatkan kemajuan dan kestabilan negara. Apabila rakyat mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, maka pemimpin dapat memimpin negara dengan baik dan juga akan menjadikan negara sebuah negara yang stabil dari segi ekonomi, pemerintahan dan lain-lain. Kepentingan etika dan peradaban ialah mencegah gejala sosial dan krisis moral. Etika dan peradaban mengajar rakyat ataupun masyarakat untuk membezakan perbuatan bermoral dan perbuatan tidak bermoral. Apabila masyarakat mempunyai panduan nilai yang kukuh, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan. Hasilnya, perlakuan negatif seperti membuli, vandalisme dan ponteng sekolah dapat dikurangkan dalam kalangan masyarakat, terutamanya pelajar. Isu yang kelima ialah etika dapat melahirkan seseorang individu yang positif. Contohnya, etika mengajar kita untuk menerapkan nilai-nilai moral. Contohnya, apabila kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua, kita mesti bercakap dengan nada yang rendah dan menggunakan bahasa yang sopan. Yang keenam iaitu memperkukuhkan identiti kebangsaan dan negara. Contohnya, bagaimana etika ini dapat mempertingkatkan identiti negara. Etika mendorong kita untuk menawarkan adat istiadat, adat resam dan adab etika berbagai etnik di Malaysia. Jadi oleh itu, penghayatan etika dapat memperkukuhkan identiti kebangsaan dan negara kita.
Seterusnya, kepentingan etika dan peradaban yang seterusnya ialah dapat membentuk generasi yang bermoral. Dalam hal ini, generasi yang bermoral merujuk kepada mereka yang beradab dan mereka yang mempunyai akhlak moral yang tinggi. Contohnya, seorang pelajar, dia bersikap jujur. Jujur dalam, contohnya dia tidak meniru dalam peperiksaan. Seterusnya pula ialah bermoral juga melibatkan masyarakat, terutamanya generasi muda, mengamalkan nilai hormat menghormati. Contohnya mereka hormat kepada orang yang lebih tua, seperti ibu bapa mereka. Seterusnya pula ialah generasi yang bermoral juga menggalakkan sikap tolong menolong antara satu sama lain. Contohnya apabila saya menolong seseorang, saya tidak akan mengharapkan balasan daripada orang tersebut kerana saya lebih memilih untuk membantu dia secara ikhlas. Seterusnya ialah kepentingan etika dan peradaban yang terakhir ialah etika dapat menjadi panduan dalam membuat keputusan dalam kehidupan seharian. Baiklah, etika dan peradaban ni dia boleh menjadi panduan kepada seseorang, terutamanya apabila mereka ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya, mereka memilih untuk berkata benar. Mereka tidak akan menipu walaupun mereka berada dalam situasi yang sukar. Seterusnya ialah mereka akan beradab menggunakan media sosial. Contohnya mereka tidak akan menggunakan kata-kata kesat apabila mereka berasa kesal terhadap seseorang di media sosial. Contohnya apabila mereka ingin memarahi seseorang ataupun apa-apa yang mengesalkan hati mereka di media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Mereka akan cuba menegur seseorang tersebut dengan bercakap baik dan tidak menggunakan perkataan yang tidak sesuai untuk dilihat secara publik. Sekian itu sahaja. Terima kasih. Untuk bahagian metodologi ini memulakan dengan kaedah penyelidikan. Kelima ini merujuk kepada pendekatan yang dipilih untuk mengumpul dan menganalisis data bagi mencapai objektif kajian kami. Kaedah penyelidikan utama kami ialah kajian kepustakaan dan analisis kandungan. Kami merujuk dan menganalisis berbagai sumber akademik dari internet termasuk artikel dari ResearchGate serta dokumen etika dan peradaban di Malaysia bagi mendapatkan rujukan yang sahih. Ini membolehkan kami menguraikan 10 kepentingan etika dan peradaban. Terusnya ialah perancangan kajian, iaitu fasa permulaan di mana segala persediaan dan strategi diatur. Tujuannya adalah untuk memastikan kajian berjalan dengan sistematik dan fokus. Aktiviti yang kami lakukan ialah menetapkan objektif dengan menentukan rujukan dan pautan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat sahih seperti yang disenaraikan di bahagian rujukan kami. Akhir sekali, kami melaksanakan pengumpulan data. Fasa ini merupakan proses untuk mendapatkan maklumat atau data yang relevan bagi menyokong kepentingan etika dan peradaban. Aktiviti utama kami ialah mengakses dan menganalisis sumber rujukan yang telah disenaraikan di bahagian rujukan. Pada peringkat penganalisisan data, semua maklumat yang telah dikumpulkan akan diproses dan dianalisis secara sistematik. Data akan disusun mengikut kategori tertentu untuk mengenal pasti pola, persamaan dan perbezaan yang berkaitan dengan objektif yang dikaji. Proses ini membantu kami mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan tepat mengenai isu yang dikaji. Seterusnya, pada peringkat interpretasi dan penilaian, kami membuat tafsiran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kami menilai maklumat yang
diperoleh untuk menentukan kesimpulan yang paling relevan serta menilai keberkesanan data dalam menyokong objektif kajian. Langkah ini juga membantu kami merumuskan cadangan dan penambahbaikan yang sesuai. Kesimpulannya, etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang bertamadun, berakhlak serta harmoni. Keduanya saling melengkapi di mana etika menjadi panduan dalam bertindak, seterusnya membentuk peradaban yang gemilang serta membentuk kepribadian masyarakat yang tinggi. Dengan ini kita mampu mewujudkan masyarakat yang seimbang dari segi moral, intelektual, dan juga sosial. Itu saja pada pemilihan 5. Sekian, terima kasih. Bye-bye.